Indramakuta, selepas Indramakuta Rembau, Arau, selepas Arau Bagan Serai, selepas Bagan Serai Kena Batangan, selepas itu Jelutung. Lepas itu saya akan cakap lagi siapa yang saya panggil. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Maksud B28 Kementerian Pengangkutan, tambahan yang diperlukan ialah sebanyak RM198,740,000. Untuk apa? Pertama, untuk 150 juta yang dikata subsidi insentif sewa pajak pesawat ATR Fokker 50 DC-6, dan beberapa lagi yang berkenaan dengan perkhidmatan udara luar bandar di Sabah dan Sarawak yang nak dibayar kepada Maswing 150 juta. 30 juta nak bagi untuk membiayai kontrak penyelenggaraan sistem sewa radar trafik. 17 juta 740 nak bagi pada JPJ kerana meningkat emolumen pegawai-pegawai penguatkuasa JPJ. Kemudian 1 juta ni tambahan kerana melobi kursi IMO. Saya nak tanya kursi ni kita dapat ke tidak, sebab perbelanjaan dulu kita dah buat 2.5 juta, ini adalah tambahan. Kalau tak dapat kursi ni tak payah tambah lah, sebab 2 juta dulu kita dah belanjakan untuk melobi juga bawah perkara yang sama, bertugas di luar negara. 2.5 juta untuk tujuan melobi kursi yang sama, iaitu keanggotaan Malaysia sebagai mengekalkan ahli majlis dalam International Maritime Organization. Kalau rasanya tak dapat kursi ni tak payah. Saya rasa begitulah. Kemudian saya nak tanya Tan Sri Pengerusi, saya nak minta penjelasan di sini. Sekarang yang paling banyak sekali kita minta dalam tambahan ni ialah 150 juta untuk bayaran subsidi. Subsidi insentif sewa pajak pesawat ATR dan Fokker 50. Ini yang paling banyak sekali, 150 juta. Kalau kita rujuk kepada muka surat 12 yang dibekal kepada semua orang, saya rasa semua orang ada ni. Muka surat 15, ya, 15. Sorry, muka surat 12 dan 13. B28 Kementerian Pengangkutan, di bawah 50,200 trafik udara Semenanjung. Ujung sekali itu bawah kolom 7, itu tambahan pertama 2011, ada ditulis 30 juta. Ada dalam perkara 60,500 emolumen. Tambahan yang dipohon 17,740. Betul, kerana ini untuk penguatkuasa, emolumen penguatkuasa tambahan JPJ. Kemudian perkara 90,500 bertugas di luar negara bawah khidmat dan bekalan. Kalau kolom 7 kita nampak ada 151 juta. Yang 150 juta ni duduk di mana? Yang kata untuk subsidi untuk pesawat ATR, subsidi dan insentif sewa pajak Fokker 50 DCH6 Twin Otter semua ni sebenarnya duduk di mana, Tan Sri Pengerusi? Permohonan ini dan tambahan pertama yang adanya 30 17.7 151 menjadikan jumlah keseluruhan ialah 198,740 ringgit. Tak ada lah 150 juta untuk subsidi insentif ni, sebenarnya tak ada sini. Ya, kalau typo pun, typo tang mana? Typo 151 tu sebenarnya 150. Ataupun kalau typo kolom 6 nak dipindahkan kepada kolom 7, ini maksudnya jumlah dia bukan 198 juta lagi, dia akan menjadi 200 juta lebih tambahan yang nak dipohon sekarang. Jadi sebenarnya insentif ataupun untuk bayaran subsidi, insentif sewa pajak apa semua ni tak ada pun, tidak ada. Cuba perhatikan muka surat 12 dan 13. Ya, saya ulang lagi sekali. B28 Kementerian Pengangkutan, item dia 30 juta yang kita mohon tadi ada, iaitu di bawah kepala 50,200 trafik udara Semenanjung. 30 juta saja ada di kolom 7, nampak tambahan
pertama 2011 kolom 7 ada 30 juta. Yang kedua kita minta emolumen 17.740 ni untuk JPJ. Kemudian yang bawah sekali itu bertugas di luar negara. Jumlah dia ialah 151 juta. Menjadikan jumlah keseluruhan campur semua ialah 198.740 seperti yang diangkat dalam permohonan untuk tambahan belanjawan ini. Kalau kata 160 tu typo error, nak ditambah dia dah jadi 200 lebih. Ya? Siapa nak letak? Macam mana? Tuan Pengerusi, 150 juta tu mungkin dicampurkan di bawah tu, sepatutnya di atas. Line yang di atas itu, maknanya Maaf kalau terbelut tak faham. Tak, saya cuba terang. Kalau ditanya saya terangkanlah. 150 juta tu di atas. Di atas tu di kolom 7 yang kosong. Dicampurkan 151 juta tu. Jadi 150 juta tu sepatutnya pergi ke 090100. Mungkin sedikit typo dari sanalah, dari segi ruang tu. Ya, yang berhormat, saya mendengar apa yang dihujah oleh Indra Mahkota. Indra Mahkota ini profesinya adalah auditor. Beberapa kali dia bangkitkan hal seperti ini. Jadi tugas saya ialah mendengar apa yang persoalan ditimbulkan. Menteri ambil perhatian. Pegawai-pegawai di belakang ini soal teknikal. Pada akhirnya saya juga yang membuat keputusan sama ada melanggar peraturan masyarakat atau tidak. Jadi Kutablut, saya ucap terima kasih, tetapi bukan tanggung jawab Kutablut untuk begitu. Terima kasih kerana mengingatkan saya di Parlimen biasa. Sila Indra Mahkota, you have made the point, proceed to the next step so that minister will be able to answer afterwards. Ya, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Yang kedua, ini account Pak, ini teknikal. Dia auditor, dia tahu. Saya tahu peraturan masyarakat. Ya, sebabnya begini Tan Sri Pengerusi, sebab ini adalah bayaran yang dibuat secara langsung, bukan bayaran yang dibuat secara pinjaman. Kalau kita tengok bayaran-bayaran ini adalah akan di-charge secara langsung. Kalau secara bayaran pinjaman itu pindahan, kita boleh meminda sebarang nombor ataupun keterangan berkenaan setiap perbelanjaan yang dibuat. Tetapi apabila perbelanjaan bentuk itu secara langsung, maka kita kena buat satu permohonan baru yang menyatakan sebab musabab perbelanjaan itu perlu dan keterangan berkenaan perbelanjaan itu haruslah bersetentangan dengan jumlah yang dipohon untuk kita luluskan. Kalau secara pinjaman agak menasabah untuk kita baiki, dan kita kata ini adalah belanjawan yang telah didahulukan terlebih awal dan kita perlu untuk menggantikan saja. Tetapi malangnya kaedah ini adalah secara langsung. Perkara kedua iaitu berkenaan emolumen JPJ yang tambahan emolumen kepada penguatkuasa, barangkali kerana tambahan tugas yang kita telah minta pegawai-pegawai ini buat, dan terutamanya berkenaan dengan aspek pematuhan lalu lintas kenderaan. Saya mendapat hajat daripada rakan-rakan pegawai penguatkuasa yang bertugas di negeri Kelantan, meminta saya dan rakan-rakan saya memberitahu bahawa mereka merasa berterima kasih kepada tambahan belanjawan ataupun urusan emolumen tambahan ini kerana tugas mereka yang ditambah. Tetapi mereka agak merasa terkilan, ditegur, dikata kebanyakan ahli-ahli parlimen, ADUN dan juga pegawai-pegawai tinggi kerajaan seringkali menggunakan cermin-cermin gelap pada kereta masing-masing, dan mereka, bukan saya, dia yang suruh saya cakap sedangkan dikata yang boleh menggunakan cermin-cermin gelap ni sepatutnya hanyalah yang bertaraf yang mulia. Ini yang dihantar kepada SMS saya tolong sampaikan saja. Jadi dia kata minta tolonglah kepada pembuat undang-undang dan dasar ni, kalau boleh jangan melanggar peraturan. Dia kata, saya pun rasa malu, jadi saya cakaplah, beritahu pada semua orang. Ya, boleh. Ini saya setuju. Yang sebenarnya cermin-cermin gelap ni berapa kali saya sudah kemukakan di parlimen. Bahkan sekiranya ada di antara ahli yang berhormat hendak menggunakan cermin gelap, mesti dapat kelulusan dulu sebelum mereka menggunakan. Tetapi di daerah Tawau kita nampak
penguatkuasaan gagal. Kerana kita nampak banyak penjenayah-penjenayah yang menggunakan cermin gelap. Jadi bila kita suara Nah, nanti lo berapa kenapa kali, tangan? Saya keliru sini. Cermin gelap, kereta cermin gelap kah? Cermin gelap, cermin mata gelap. yang sebenarnya sama-sama cermin mata oke. gelap pun tidak Oke. dibenarkan. Sila terus. Tidak dibenarkan karena kalau kita bercerita mesti nampak kita punya biji mata. Kalau tidak dianggap bahwa tidak sopan Saya buat juga. komen begini yang bermanfaat. Pasal Ibu Timur dia pandang saya, dia senyum. Jadi saya terpaksa senyum balik. Jadi apabila cerita cermin gelap, saya tadi tidak berapa konsentrate. Mana satu, kereta cermin gelap ke cermin mata gelap. Cerita kereta Oke. cermin gelap. Oke, sila. Tapi saya mau minta ruling dari speaker juga. Yang berpakai cermin gelap dalam dewan bolehkah tidak? Mesti ada ruling. Kalau tidak ada ruling susah juga lain kali. Itu sebab kenapa saya tersenyum. Karena soal ini sudah Ibu Timur sudah jumpa saya. Dia ada operasi mata. Itu kalau perlu begitu sudah jumpa tak perlu rolling lagi. Jadi saya yang mau berhormat. cakap terima kasih Ya, atas kebenaran Ketua menggunakan cermin mata gelap. Saya yang berhormat. Panggil Ibu Timur nyanyi satu lagu. Walau bagaimanapun kita bersetuju juga semua ahli-ahli yang berhormat kalau perlu menggunakan kereta cermin gelap mesti dapat kelulusan. Jadi saya punya concern di daerah Tawau banyak kereta. Jadi kita minta supaya GPJ kementerian punya Menteri Pengangkutan ada bagi arahan semua kereta yang menggunakan cermin gelap kita ambil tindakan di daerah Tawau kerana kita dampak banyak penjenayah menggunakan cermin gelap. Penguatkuasa polis tidak tahu siapa dalam kereta. Jadi saya bersetuju bukan saja wakil-wakil rakyat minta kelulusan dan bukan wakil rakyat orang awam mesti dibenteras, tidak dibenarkan untuk pakai cermin gelap. Itu saya setuju. Saya pun setujulah kita bayar tambahan emolumen pada pegawai JPJ ni. Tugas memang berat lah. Kalau cermin gelap tu nak tengok susah. Jadi sakit mata, dia kena belanja lebih, beli air. Saya rasa kita setujulah Tan Sri Pengerusi untuk tambahan tu. Dan saya pun tak mau terkeliru juga. Sebenarnya cermin mata ni ada dua jenis. Ada yang pergi tengah panas tu kadang-kadang dia jadi gelap. Bila balik tempat biasa dah jadi okey semula. Jadi tak boleh nak buat rolling yang tu. Rasa tak kena kan. Boleh tambah yang Muhammad? Cermin gelap. Kereta cermin gelap. Tan Sri Pengerusi, ini cermin gelap ni, saya cuma ingin mengimbau semula apa sebenarnya tujuan kita ini minta pandangan yang berhormat, Permata Indra Mahkota. Tujuan kerajaan untuk ban ataupun tidak membenarkan cermin gelap. Kalau ianya kerana masalah jenayah, saya tidak tahu sama ada JPJ mempunyai peraturan mengenai langsir kereta yang apa namanya, ada cermin tetapi dia tidak gelap tapi dia ada langsir. Itu pun juga salah satu kaedah untuk tidak apa nama ni, bersembunyi. Bagaimana pula keadaan kalau kereta itu van yang tidak mempunyai cermin? Maknanya penjenayah masih boleh berada di belakang van itu. Soalnya sekarang yang berhormat, di negara-negara yang lain ada juga yang membenarkan cermin gelap ini kerana faktor cuaca dan faktor masalah untuk menguatkuasakan peraturan ini. Jadi apa pandangan yang berhormat kalau dua perkara? Satu, kita buang semula peraturan ini ataupun kita naikkan ke apa nama ni, degree kehitaman cermin itu tadi, mungkin 50%, 60% supaya dapat menyelesaikan masalah kita. Minta pandangan. Saya nak bagi pandangan, tapi sebenarnya saya rasa emolumen ni bukan pasal cermin gelap ni. Dia tak ada kena-mena dengan cermin gelap. Cermin gelap tu saja permintaan pegawai-pegawai penguatkuasaan. JPJ. Ya, penguatkuasaan. Memang insentif ini adalah untuk tambahan penguatkuasaan. Kalau kita tengok anggaran yang lepas pun kita ada luluskan sebanyak 76,897,000 ringgit untuk tujuan penguatkuasaan undang-undang secara one off. Saya juga merasakan bahawa emolumen kepada pegawai-pegawai JPJ telah pun
dimasukkan dalam ilmu asas semasa kementerian yang membuat permohonan dalam belanjawan yang terdahulu. Ini adalah tambahan dan sekiranya kita perlu nak bersetuju untuk menguatkuasakan semula kaedah penggunaan cermin gelap, saya rasa agaknya menasabah 17 juta ni bolehlah, kerana untuk tujuan tambahan kepada tugas mereka. Walau bagaimanapun perkara ini adalah perkara yang bersangkutan dengan perkara pertama yang saya katakan tadi, sama ada kita perlu membuat pindaan ataupun menyusun semula, kerana perbelanjaan yang bersifat asas ini, terutamanya apabila kita menyebut dengan besar bahawa ia adalah menyentuh berkenaan dengan pemberian subsidi, iaitu subsidi berkenaan dengan penggunaan sewa pajak kenderaan-kenderaan ataupun yang dikatakan berkenaan dengan perkhidmatan udara luar bandar. Sudah tentu ada pihak yang menerima subsidi ini selain daripada Maswing dan juga syarikat-syarikat yang dilantik sebagai pembekal, dan jumlah 150 juta ini sekiranya kita tersilap cadangan, saya rasa agak dilihat agak tidak tidak teratur dan akan menjadi mangsa golongan yang sepatutnya menerima bayaran ini, kerana perkhidmatan ini barangkali telah pun diberikan ataupun ditunaikan kepada pihak yang sepatutnya menerima. Itu saja. Terima kasih.